Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillah wa billah wa bi khairi asma'illah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, kita sambung Kita sambung lagi apa yang tadi telah kita sebutkan. Baik. Setelah kita memahami menerusi nas ini bahawa nas Al-Quran ini, nas ayat ini menuntut kita untuk memerhatikan kualiti. Memerhatikan kualiti seorang Rasul. Juga memerhatikan kualiti kaum itu sendiri, kita itu sendiri. Jika kita spesifikkan, kita kecilkan perbahasan ini kepada kita yang bermazhab Ahlul Bait ini, yang kita kena spesifikkan, yang kena kita fokuskan di dalam ayat ini adalah mengenali kualiti Rasul, Imam Zaman, dan juga memahami kualiti diri kita sendiri. Kerana diri yang berkualiti itulah yang akan mengenal Al-Imam Zaman kita. Okey. Tadi kita telah sebutkan bahawa ayat iaitu Al-Asma'ul Husna, sifat-sifat ma'ani Allah, merupakan pakaian, baju bagi seorang Rasul. Dan kita persoalkan bagaimana untuk kita melihat ayat itu. Macam mana kita nak masukkan diri kita ke dalam kumpulan yang dapat melihat ayat itu. Baik. Nas Al-Quran, berdasarkan nas yang telah kita sebutkan dalam surah Fussilat ayat 53, Al-Quran mengajar kita bahawa, Al-Quran menerangkan bahawa untuk melihat ayat itu adalah menerusi diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Namun, meskipun ayat ini secara pandang zahir dia bersifat umum. Kami memperlihatkan mereka seperti mereka tu semua manusialah, manusialah dapat melihat ayat yang ada dekat ufuk, yang ada dalam diri. Al-Alamah Tabatabai kata, ufuk ini walaupun segenap pelusuk alam, sebenarnya ufuk ini sangat kecil berbanding dengan diri kamu sendiri. Kenapa? Kamulah alam yang terbesar sebenarnya. Kenapa? Alam ini berada di dalam kita. Alam ni berada dalam kita. Kita boleh melihat alam ni dengan satu pandangan saja. Hari ni orang boleh melihat alam dengan satu kamera sahaja. Betul? Dia boleh cover semua sekali, ambil gambar semua sekali kan. Yang sekarang sistem kamera ni pula boleh buat style portrait Boleh ambil sekeliling dalam satu sekali zoom. Betapa hebatnya kan? Nampak macam hebat kan? Sebenarnya benda tu kecil je. Mata kita ni, akal kita ni, otak yang ada gini, kita boleh tangkap semua sekali. Betul Al-Alamah katakan, alam ni kecil. Nak lihat ayat Allah, alam ni kecil. Sebenarnya yang paling besar adalah kamu lihat diri kamu sendiri. Kerana ayat ini berada di dalam diri kamu sendiri. Baik. Namun, adakah mereka yang diperlihatkan ayat ini semua manusia ataupun manusia yang khas? Pastinya dia adalah kumpulan yang khas. Okey? Tengok Sini tadi dia sebut apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Dia melihat ayat di dalam diri mereka sampai tabayyun, sampai nyata, sampai ketara, sampai jelaslah bahawa dia itu al-haq. Betul? Tabayyun, sampai bayan, jelas. Di dalam nas surah Al-Baqarah ayat 118, okay, Allah sebut macam mana? Itu perhatikan. Qad bayyannal ayati, demi sesungguhnya kami telah bayankan, kami telah tabayyunkan, kami telah nyatakan jelas ketara lihat ayat itu liqaumin yuqinun, adalah bagi kaum yang yakin. Okey. Jadi yang diperlihatkan ayat ini orang umum ke kaum yang yakin? Kaum yang yakin. Ni kita nak faham ni, apa beza iman, apa beza yakin. Macam mana nak membentuk yakin? Iman ni dah ada dah. Kan kita nak bentuk yakin. Nas Al-Quran dah sebut dah. Qad bayyana, kami telah tabayyunkan, kami telah bayankan ayat ini bagi kaum yang yakin, Allah kata. Okey, dalam surah Az-Zariyat ayat 20, Allah sebut macam mana pula? Wa fil ardi, dan di dalam bumi itu,
ayatun. Ada ayat. Ada wajah Allah yang menjadi pakaian Rasul ini. Lil muqinin, bagi orang yang muqin, bagi orang yang yakin. Okey? Wa fi anfusihim, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu sendiri. Afala tubsirun, apakah kamu tidak nampak? Allah kata. Apakah kamu tak nampak ayat tu? Jadi pokoknya hum di sini, sanurihim, him di sini, hum di sini, wa fi anfusihim, him di sini adalah orang yang dipanggil sebagai qaumun yuqinin. Qaumun yuqin. Qaumun yuqinun. Yuqinun. Kaum yang yakin ataupun al-muqinin dalam Quran panggil. Dia mesti orang yang yakin. Jadi sabarin syakur ini yang dapat lihat la ayatin, dapat lihat ayat ini, sabarin syakur ini adalah qaumun yuqinun. Benar Sekarang kita nak cerita orang sabar Kalau kita sempat lah mudah-mudahan kita sempat lah Kita ambil masa sikit sekejap Lama kita tak jumpa kan. Biar lama sikit lah. Dia dah karat Dia nak buang karat-karat tu kan. Dia punya beban dalam kepala tu kan. Kita ambil masa sikit. Okey. Anak bukan nak cerita pasal yakin ni, anak nak cerita pasal orang sabar ni. Okey. Pokoknya dia orang yang yakin. Okey, kita tengok macam mana Al-Quran mengajar kita tentang yakin. Okey Nabi Allah Ibrahim AS, dia pernah cakap dengan Tuhan macam mana? Bukan cakap dengan Tuhan, anak cakap bahasa kita ni. Kan? Sebenarnya dia cakap dengan diri sendiri je. Dia kata apa? Rabbi, wahai Rabb, arini, nampakkan aku secara muqabalah. Kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabb, nampakkan aku secara nyata, tabayyun, jelas, terketara, depan-depan. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Lalu Al-Quran Allah dia jawab apa? Awala tu'min. Apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala. Bahkan aku beriman. Bahkan maksudnya kita dah pernah bahas masalah bala. Bala ni mutlak. Tak ada sanksi langsung. Aku beriman, dia kata. Walakin, akan tetapi ya Rab, liyatma'inna qalbi. Untuk itmi'nan, untuk ketenangan, keamanan kalbuku. Maknanya iman di bawah, keamanan kalbu di atas. Keamanan kalbu ni apa? Tenang hati, tenang jiwa. Makan hati, kalbu kan jantung. Tenang jantungnya. Jadi, bila tenang jantungnya untuk melihat, dia nak melihat bagaimana Rabb menghidupkan yang mati. Apa dia nak lihat proses ke? Kan lalu Allah katakan, kau ambillah 4 ekor jenis burung, kau sembelih, letak di atas gunung-gunung. Bukan proses tu yang dia nak lihat. Dia nak lihat bagaimana terbitnya Al-Muhyi yang menghidupkan tadi. Okey? Dia beriman. Kemudian dia kata, aku beriman. Aku bukan sangsi berapa yang pada keagunganmu, tapi aku nak lihat. Aku nak lihat daya itu, daya yang menghidupkan yang mati. Maka liyatma'inna qalbi. Maksudnya dia nak naik ke makam itmi'nanul qalb. Ketenangan jiwa, ketenangan sukma. Hati dia tenang. Ini maksudnya tahap tertinggi selepas iman. Apa bukti itmi'nanul qalb, tenang hati ini kita maknakan dengan yakin? Sebab nas Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 75, cerita Nabi Ibrahim juga. Allah kata macam mana? Wa kadzalika, demikian itulah nuri, kami memperlihatkan Ibrahim. Kami memperlihatkan Ibrahim. Okey, tadi Ibrahim minta apa? Nak lihat yang macam mana Allah menghidupkan yang mati, Rabb menghidupkan yang mati. Sekarang Allah kata dalam nas lain, begitulah kami memperlihatkan. Sebab Ibrahim minta kan? Malakutas samawati wal ard. Malakut, dia kata. Allah kata, aku menampakkan malakut. Jadi bukan Ibrahim dia nak tengok, burung ni macam mana bercantum, roh masuk. Tak ada. Dia nak tengok apa yang berada di sebalik daya itu. Jadi Allah kata dalam nas lain, kulihatkan malakut.
Bang dia guna perkataan ni, malakut. Kulihatkan Ibrahim itu malakut. Malakut ni ayat. Ayat. Daya di sebalik, iradah di sebalik, Rahman di sebalik, Rahim di sebalik, segenap yang ada. Waliyakuna minal muqinin. Untuk apa? Untuk ku masukkan, untuk ku jadikan Ibrahim ini tergolong dalam golongan yakin. Nampak tak? Jadi Ibrahim minta tu betul tak? Betul tak? Untuk melihat yakin, untuk melihat, untuk mutmainnah qalb. Jadi jiwa yang tenang itu adalah yakin. Betul? Kita hari ni, jiwa kita tak tenang pasal kita tak yakin. Betul? Hari ni orang berpusu-pusu menyimpan apa bang? Stok makanan. Betul tak? Dah jadi kecoh dah. Nak beli beras lebih-lebih, takut mahal. Apa kan? Kita terpaksa ambil beras murah, beras free lagi. Syukur alhamdulillah Johor bagi beras free, Sultan bagi free kan. Kita ambil. Orang dah sebab dia tak ada ketenangan jiwa, dia tak ada yakin. Sebab dia rasa yang bagi makan dia adalah duit dia, kerja dia. Betul? Sekarang Ibrahim ni, Nabi ni. Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Katanya daripada dia lah Nabi tu banyak kan. Dia pun nak minta dengan Allah ni, Rab, tunjukkan aku, apatah lagi kita aku nak tengok supaya aku naik ke satu makam yakin. Allah kata, ya boleh, aku perlihatkan kau. Ini bukan doa Sebab apa dekat situ ada itmi'nanu qalb, untuk mencapai yakin. Mencapai yakin ni kata, ya Allah, wahai Rabb, tunjukkan aku. Macam doa doa ni macam minta. Sebenarnya dia bukan minta. Ni kita nak masuk lagi. Macam mana nak capai makam yakin? Ibrahim bukan doa minta. Ini Al-Quran ni dia menceritakan situasi. Betul tak? Situasi. Ibrahim pakai bahasa Arab ke? Mana ada pakai bahasa Arab? Betul? Nabi Musa pakai bahasa Arab ke? Tak, tapi bila dalam Quran, apa yang Musa cakap kan dalam bahasa Arab. Betul? Jadi Allah menceritakan bahasa yang digunakan tu dalam bahasa Arab lebih tepat. Nilai bahasa tu. Jadi begitu ya, dia kata Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Lagi tepat bahasa dia tu. Allah digunakan. Okey. Jadi sekarang ni Ibrahim nak mencapai yakin. Sekarang kita nak faham yakin Yakin adalah mutmainnah qalb, hati tenang. Sebab kita nampak realiti. Okey? Biar ada rupa macam mana pun aku nampak indah dalam wujud dia. Bukan nampak luar dia. Mak kita dah tua, bapak kita dah tua pun kita cium juga. Tak kira dah apa rupa dia, betul? Tak kira dah apa bau dia bawa balik kebun pun masa-masa pun kita peluk ke. Tak peduli. Betul Okey. Kalau kita lihat kisah Nabi Allah Uzair ataupun Nabi Irmia, dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah, 259. Dan 259 Al-Baqarah 259. Panjang cerita dia lah, tapi ambil point cerita dia. Ada yang mengatakan dia Nabi Uzair. Ada kan dia Nabi Irmia. Ada kata dia adalah Nabi Hidir. Jadi dia khilaf lah kat situ. Tapi kisah tu ada dalam Quran. Dia masuk satu kampung, dia nampak kampung ni padang terkuku. Apa? Wahya khawiyatun ala urushiha. Ayat dia panjang cerita dia. Lalu dia cakap apa? Qala. Dia bercakap bukan bercakap mulut ni. Terdetik dalam jiwa dia. Dia kan Nabi. Beriman tinggi ya. Tapi dia kata, Anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Dia kata, macam mana Allah nak hidupkan yang mati ni? Dah padang terkuku, kampung tu, bandar tu habis, kering. Lalu Allah matikan dia, Allah hidupkan dia balik, semua cerita kan. Lalu ending ayat tu Allah cerita mana? Falamma tabayyana lahum. Nampak perkataan sama. Tabayyana. Setelah tabayyun. Bila tabayyun maknanya dia nampak lah. Dia nampak macam mana Allah hidupkan balik tu, dia nampak. Benda tu berlaku dekat depan dia ke ataupun dalam diri dia? Berlaku dekat diri dia. Pasal dia dah mati, dia hidupkan balik. Okey. Allah hidupkan binatang depan dia yang jadi tulang. Dia bukan nampak benda tu terbentuk kan, benda tulang jadi. Bukan benda tu. Ini bukan cerita filem. Kan? Pakai grafik, pakai apa, tipu je. Satu realiti, satu tenaga yang dia faham. Okey. Falamma tabayyana lahum. Selepas dia tabayyun saja, qala, lalu dia berkata, macam ni orang ni bercakap, anahul haq ni.
Dia kata, annallaha ala kulli syai'in qadir. A'lamu. Sekarang aku tahu. Dan sampai bila-bila aku tahu, Allah itu berkuasa ke atas segala sesuatu. Maksudnya dia dah nampak, baru dia boleh ucap. Maksudnya siapa yang buat keputusan rasmi itu? Diri dia sendiri. Setelah dia tabayyun. Ana balik-balik, kita ni tak pernah mengatakan anahul haq. Betul tak? Kita jujur. Tak pernah kata anahul haq. Pasal kita tak nampak lagi. Kita masih tak nampak. Kita tak nampak, kita tak jelas. Kan? Kalau beriman pun beriman yang yuk. Ya sangat. Puasa pun yang yuk je. Yang yuk tak tahulah bahasa yang ada dia yang yuk. Puasa ya sangat puasa kan. Saya puasa untuk apa? Saya puasa untuk berbuka. Puasa untuk berbuka bang. Kalau puasa untuk berbuka, tak berbuka pun tetap batal puasa tu kan. Aduh. Okey. Baik, jadi yakin apa? Apa tadi yakin? Ketenangan jiwa. Yakin ini melihat. Dia di atas maqam iman. Jadi kita dah capai yakin belum? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan ghaib wa yuqimuna shalah kan? Di hujung ayat wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat mereka yakin. Maknanya mereka nampak akhirat dah bang. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kau ada ilmu yakin, la tarawunnal jahim. Kau akan nampak neraka. Aku yang cakap, kalau kau yakin, kau akan nampak neraka. Baru ilmu yakin tu. Kan? Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan nampak. Ini kita tak nampak neraka, pasal tu kita mengata orang sedap tak? Sedap lah. Manis tu kat bibir tu. Mengata orang tengah kita mengopi ni, cerita orang sana, cerita orang manisnya. Tak nampak neraka. Kan? Cuba kalau mengata orang je rasa pahit, kita nak buat tak? Haram tak buat. Pasal manis tu dah. Manisnya cerita pasal orang ni. Kan? Nak cerita pasal ustaz. Ustaz tu tak betul, ustaz ni tak betul. Kalau tak betul tu ustaz je tak betul. Dah Okey, dah apalah. Kita ketepikan lah. Okey. Rasul sallallahu alaihi pernah menceritakan dalam Mizanul Hikmah. Sahabat bertanya, kemudian Rasul menjawab macam ni. Rasul kata, laisal khabaru kal mu'ayanah. Setiap khabar yang kamu dengar, dia tak macam benda yang realiti. Dia kata, Rasul kata, dalam bahasa kita ana terjemahkan saja pasal panjang nas ini. Rasul mengatakan, Nabi Musa AS telah dikhabarkan oleh Allah ketika dia bermunajat 40 hari itu, bahawa apa yang telah dilakukan oleh kaum dia. Sembah lembu. Anak lembu Nabi Musa, dia ada loh kan, dia ada alwah papan. Ten Commandment, apa? Ten Commandment apa benda tu kan? Dia bukan Taurat lah. Dia bukan Taurat, tapi dia macam apa benda tu lah, wahyu lah. Dia seperti papan, alwah. Bila dia terima khabar tu daripada Rabb, dia tak lempar. Tapi dia beriman tak? Apa yang Rabb cakap dengan dia benda betul Dia belum datang marah lagi. Tapi tak kali dia turun daripada Tur Sina itu, dia lihat realiti apa yang dikhabarkan oleh Allah tadi tu, dia baling tu papan wahyu tu. Maka patah dua. Sebab Rasul mengatakan benda yang khabar dia tidak real. Dia bukan seperti apa yang dikhabarkan. Indah khabar dari rupa. Jadi kalau orang kata ana yang sebenar, itu indah betul-betul dengan rupa. Jadi kalau kata Ashraf tu orangnya lawa, ya ke? Tengok-tengok tak berapa sangat. Itu indah khabar dari rupa ke? Contohlah. Okey. Jelas Jadi itminanul qalb, antum hari ni belajar teori ini, antum sendiri rasalah indah dia. Macam mana ustaz demi indah, anak tak boleh cerita. Jadi keindahan tu antum sendiri rasa. Sebab khabar tu tak sama dengan realitinya. Kalau anak bercerita, sedap ustaz kopi tu, sedap. Macam mana sedap dia? Minumlah. Kan? Minumlah, mana nak cerita dia sedap. Kan? Takut lain-lain rasa. Okey. Okey, sekarang aku dah pegang Yakin bermakna ketenangan jiwa. Yakin adalah orang yang dapat melihat. Jadi sabarin syakur ini adalah orang yang dapat melihat ayat ini di dalam dirinya. Dia sudah di tahap maqam kategori yakin. Okey, kita balik pada cerita Nabi Allah Ibrahim tadi.
liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku nak lihat benda ni untuk itmi'nanil qalb, untuk menenangkan kalbuku. Jadi dia minta tak? Dia minta kan? Nampak macam doa bang? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Okey, kita tengok nas lain Allah kata apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Betul bang? Ala ni apa? Perkataan apa? Lil tanbih. Menarik perhatian kita. Ala, dengar baik-baik. Dalam bahasa kita lah. Dengarkan baik-baik. Dengan zikrullah, tenanglah kalbu. Kalbumu akan tenang. Okey. Kita balik cerita Nabi Ibrahim tadi. Ya Rab, tunjukkan aku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Untuk tenangkan kalbuku. Ini bermakna, apa yang diminta oleh Ibrahim itu bukan doa. Tetapi zikrullah. Tahu tak? Itulah zikir. Itulah zikrullah. Anda bukan cerita wirid Tahu wirid? Wirid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini wirid. Ini bukan zikir. Ini wirid. Zikrullah dalam kategori yang lain. Jadi kita gabungkan cerita Nabi Ibrahim tadi. Dia nak itmi'nanul qalb. Dan dia minta Rabb itu tunjukkan. Kita buka ayat lain. Hanya dengan zikrullah itulah kalbumu akan tenang. Ini bermakna Ibrahim tak ada kata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bukan satu doa, bukan satu permintaan. Tetapi zikrullah. Zikir Allah itulah yang boleh menenangkan jiwa. Ingat Allah itu yang akan boleh menenangkan jiwa. Baik. Apa itu zikir? Ulang lagi. Zikrullah tu apa? Kita nak. Sebenarnya Allah letak Nabi Ibrahim, so kita ikut apa yang Nabi Ibrahim minta. Dan kita satukan dengan Rabbi tadi, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan aku, nampakkan aku, lihatkan aku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Allah panggil dalam nas lain, benda ini dinamakan zikrullah. Kata-kata Ibrahim ini adalah jelmaan daripada zikrullah. Kenyataan bagi zikrullah. Barulah dia tenang. Dia lihat malakut, itulah ketenangan dia. Jadi anda cakap, Ibrahim dia tak bercakap dengan Tuhan berada di luar. Dia sedang bercakap dengan wujud diri dia sendiri. Sebab dia mengenal Rabb dia. Kalau ayat ini boleh dilihat dalam diri, takkan Ibrahim nak pergi cakap luar? Betul? Nak lihat kebesaran Allah ni dah ada dalam diri. Okey. Apa itu zikrullah? Kita ambil sikit. Sikit je. Apa zikrullah? Kita faham tu zikrullah. Biar orang uzkurullah, ingatlah Allah. Zikir bermakna ingat. Dan ingat. Uzkurni, ingatlah aku. Zikrayat, memori. Ingatan. Okey. Allah kata dalam nas surah Al-Ahzab 41 hingga 43, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang sangat banyak. Jadi zikrullah ni apa makna dia bang? Ingat Okey. Kita balik cerita Nabi Ibrahim tadi. Dia minta diperlihatkan. Cuba gabungkan. Maknanya apa? Uzkurullah tadi. Dia bukan makna ingat kat sini lagi. Ya Allah, nyatakanlah. Nampakkanlah. Zahirkanlah. Dengan sebanyak-banyaknya. Zahirkanlah, nyatakanlah, nampakkanlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Itu makna zikir. Contoh apa? Kita dah sebut banyak kali ni ayat ni, anda dah baca banyak kali ya. Uzkurullaha dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Fadhkurullaha, maka ingatlah kamu akan Allah. Makna teksnya, maka ingatlah kamu akan Allah. Kadzikrikum. Ingatlah Allah kadzikrikum. Sama seperti kamu ingat abaakum. Ingat bapa kamu, ingat nenek moyang kamu. Au asyadda dzikra, ataupun sedahsyat-dahsyat ingatan. Allah guna tashbih dalam kaedah balaghah, dia panggil tashbih. Perumpamaan. Kamu nak ingat Allah macam kamu ingat mak bapak kamu. Sama tak? Sama lah. Betul tak? Kita katakan tashbih. Maksudnya, sifat bagi mengingati Allah adalah seperti sifat yang sama dipikul dalam ingatan kita kepada bapak kita, mak kita. Jadi bila kita ingat, maknanya apa? Istihdar, hadirkan.
Istizhar, zahirkan. Ingat bahawa bapak dia adik? Adik ya? Allah kata, kamu nak ingat Allah, sama macam itu. Artinya apa? Zahirkan Allah, nyatakan Allah, nampakkan Allah. Ibrahim kata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu dah zikir dia. Nyatalah ya Allah, zahirlah ya Allah. Tunjukkanlah aku kezuhuranmu ya Allah. Sifat-sifatmu ya Allah. Nampakkan aku. Aku minta engkau nampakkan aku. Sama seperti Nabi Allah Uzair tadi, Nabi Allah Irmia ataupun Nabi Allah Hidir tadi. Dia kata apa? Macam mana Allah menghidupkan mati? Bukan dia mempertikai. Dia nak lihat. Jadi dia perlihatkan, lalu dia kata, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Okey, itu faham konsep zikir? Zikir maknanya ingat. Okey, dia anak kata uzkurullah, ingat Allah. Bukan ingat saja. Ingat maknanya zahirkan. Zahirkan dekat mana? Balik pada diri. Nyata. Betul? Maksudnya ayat ini dalam diri nyatakan. Okey, sekarang ni kita dah belajar. Kita tahu tak ada satu pun. Sekarang kita tanya balik, apa yang dekat tubuh kita ni yang kita punya? Ada tak? Rambut, tapi hujung rambut ni, sampai hujung kaki, tak ada satu pun kita punya. Mutlak Allah punya. Betul tak? Tapi kita berasa macam kita punya tak? Macam kita punya. Ya sangat. Awang? Namun ku punya hati. Hati pun milik dia. Bang. Qalbu pun milik dia. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan. Oh, dia punya. Semua dia punya. Mutlak apa? Kita rasa kita punya. Bila kita rasa kita punya, kita tak boleh menzahirkan zikrullah tu tak berlaku. Nabi Isa AS, dia pegang tanah, dia bentuk, dia letak. Jadi apa? Jadi burung. Betul tak? Dia kata dengan biizni rabbi. Tapi siapa yang hidupkan? Ha? Kan ditiup tadi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan. Dalam Al-Quran kata, Adam itu hidup kerana ditiupkan. Aku tiupkan. Nafakh ni, kalau macam nafas apa? Ada macam air. Nabi Isa buat. Hidup burung tu bang. Siapa hidup Bukan Isa buat Isa buat kan? Isa yang buat. Daya yang dibawa tu, yang dia bawa tu, daya tu, itu dah asma. Itulah nama mana. Itulah ayat yang dia pikul, yang dia bawa. Okey? Ibrahim dia nak tengok benda ni. Daya itu yang menghidupkan yang mati tadi. Yang menghidupkan yang mati. Jadi bila zikrullah, kita menzahirkan Allah, kita rasa yang baik yang kita ada ni, okey, yang pandai. Anas sentiasa rasa diri Anas pandai tu bang. Jujur Anas cakap. Aku pandai. Anas cakap. Untuk motivate diri. Aku pandai. Aku bijak. Aku boleh buat. Tapi bila kita sebut aku, kita kalihkan dengan aku ni bukan aku ni. Aku ni Allah. Aku ni, yang aku nyatakan ini sifat Allah. Bukan aku ni. Ni Muhammad senang katalah. Yang aku nyatakan ni Muhammad ni. Sifat aku pinjam je. Jadi bijak tak? Bijaklah pasal Muhammad bersama dengan aku. Jadi kita rasakan, ini namanya zikrullah. Zikrullah. Sekarang kita minta sifat itu, kita ini mati di dalam sifat itu. Betul tak? Artinya kita tak ada. Yang ada hanyalah dia itu namakan zikrullah. Okey, zikir yang paling terhebat sekali apa? Penampakan kezuhuran ayat, kezuhuran Allah yang paling terhebat sekali apa dia? Bila dia berlaku, itulah zikrullah paling terhebat. Solat.
Okay, Allah kata jenis apa? Aqimis salatah. Aqimis salatah. Dirikan solat. Tegakkan solat. Muliakan solat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Okey? Sebab solat itu dia menghalang solat menghalang daripada fahsyak dan munkar. Dia menghalang siapa? Menghalang kita ke apa? Tak ada pun dia mengatakan menghalang kamu. Sesungguhnya solat itu menghalang kamu, tak? Dia kata tanha, solat itu menghalang dari fahsyak dan munkar. Jadi mutlak. Bila kata mutlak, bukannya datang daripada penghalangan daripada kita. Orang pun tak boleh buat jahat dengan kita kalau solat itu ada. Bukan menghalang kita, menghalang orang lain juga. Okey, bukannya bukannya kita meninggikan solat, kita ni menghalang fahsyak. Nampak? Solat itu sendiri yang menghalang fahsyak. Okey, ini bukan poin kita. Wala zikrullahi akbar. Ending dia. Dalam surah apa? Al-Ankabut ayat 45. Allah kata apa? Selepas Allah kata tegakkan solat. Sesungguhnya solat itu menghalang daripada fahsyak dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Ada kat sini ada huruf lam. Dan sungguh-sungguh benarlah zikrullah, ingatan Allah, kezuhuran Allah, kenyataan Allah itu yang paling terbesar. Apa ingatan Allah di sini? Apa? Solat. Betul? Sebab di dalam kaedah, Ana sebut juga, pasal Ana nak antum bijak. Supaya antum jangan rasa lepas ni Ana memaksa antum. Antum bijak ni. Kaedah menyebutkan, lam di sini disebut sebagai lam lam ibtidai. Lam bagi menunjukkan hal keadaan. Membatalkan fa'il mudhari' present yang sedang kepada menjadikan dia sebuah hal keadaan. Maknanya apa? Solat ini secara hal keadaannya, secara yang kita nampak, dia berterus-terusan fa'il mudhari'nya, present tense-nya menghalang. Betul tak? Solat ni macam menghalang, sentiasa menghalang. Nampak macam dia berlaku apa? Bergerak je berlaku kan. Jadi Al-Quran nak tinggikan tentang solat. Al-Quran kata lam di sini bagi menunjukkan tanha anil fahsya wal munkar, ini adalah hal keadaan. Jadi solat ini adalah sebuah hal keadaan. Maksudnya dia adalah siap siaga untuk menghalang daripada fahsyak dan munkar. Sekaligus solat ini adalah zikrullah. Kalau kamu nak lihat zikrullah yang terbesar, akbar, solat. Okey, kita ambil solat zahir lah. Sebab kita ni faham yang zahir, solat je zahir lah. Okey, kita ambil zahir. Walaupun kita dah bahas ni, solat bukan ini saja. Allahu Akbar. Siapa solat? Di mana nyata Allah? Ya, di mana nyata Allah ketika kita bersolat? Bang. Ana dah sebut banyak kali ni. Benda ni sangat-sangat mengharukan, sangat-sangat menyentuh jiwa. Kita nak solat, kita terdetik nak solat, kita rasa kita nak solat, kemudian kita bangga. Oh, aku dah solat siap. Kita tak perasan tadi, kita terdetik tu tadi. Siapa panggil? Kita bergerak. Ambil wuduk, kita bergerak nak bersihkan diri, kita nak Allah. Kalau tak nampak solat ni, Allah tak zahir kat sini, tak boleh angkat tu. Tak boleh angkat tu. Allahu Akbar. Kita rasa malu, ya Allah, ya Tuhan, malunya aku. Kalau Muhammad tak ada ni, aku tak boleh angkat ni. Allahu Akbar. Oh, pandai sedap baca pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap. Kita tak tahu Muhammad ajar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana aku boleh baca? Aku hafal. Tak. Kalau hafal, kalau Muhammad tak ajar, macam mana aku boleh hafal? Macam mana aku boleh baca? Orang lain ada lidah yang sama, duduk kelas yang sama, tapi suara dia tak sedap. Baca dia tak bagus. Ke bang?
Allah terzuhur melalui diri kita. Sebab tu solat ini jadi fardu. Solat bukan kerana fardu, tapi solat kerana ingatan Allah. Aqimis solata li dzikri, ayat nas lain. Tegakkan solat kerana ingatanku berada di situ. Kezuhuranku berada di situ. Kenyataanku ada di situ. Betul tak? Kita rukuk bukan Tuhan Allah, Tuhan sembahyang. Allah bukan Tuhan. Semuanya bergerak. Habis solat, kita dah habis, dalam syaraknya dah habis, apa yang kita rasa? Puas. Betul tak betul solat aku ni? Kita fikir tau. Tuhan terima tak solat aku? Muhammad pandang tak solat aku? Kita rasa hancur dia, hancur luluh tu. Dia pandang tak? Ada yang soalan kelang kabut, baca pun dah tak betul. Kita selesa muhasabah diri. Itu nak Muhammad. Itu nak zikrullah. Jadi solat, macam mana pun keadaan kita, jahat mana pun, pemalas mana pun, ibadah lain tak buat, puasa yang yuk, tebuk-tebuk, solat jangan. Sebab kenyataan Allah yang paling terbesar. Nanti dia bantu kita. Ini solat zahir. Tapi solat kan ada perbahasan yang lebih besar. Kita dah buat kita dah bahas tentang masalah solat. Solat ini perhubungan, kesatuan. Bila kita lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ini lafaz. Yang sebenarnya kita rasakan kesatuan kita dengan Muhammad itu namanya solat. Bila kita solat, rasakan kesatuan itu, rasakan wujud itu, rasakan ada itu kan. Ya, kita rasakan, maka terzuhurlah Muhammad. Celaka tak orang yang bersolat tapi lupa solat? Celaka kan? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang bersolat, alladzina hum an salatihim, tapi terhadap solat itu sendiri dia sahun. Celaka? Allah kata celaka. Penatnya solat. Jadi maksudnya kita ni solat celaka je. Tengah solat, habis solat celaka. Tak solat lagi celaka. Kan? Betul kan? Jelas Okey. Jadi zikrullah adalah itmi'nanul qalb. Dia adalah al-yaqin. Betul kan? Dan zikrullah yang terbesar adalah solat. Jadi anak kita pastikan dia bersolat. Ikut mana pun. Kau nak main game macam mana pun, solat kau solat. Train dia. Belajar. Kerana itulah satu-satunya jalan yang terbesar dalam Al-Quran menyebutkan. Kalau kita pegang syarak, kena pegang syarak juga. Walaupun dalam fahaman solat lain, dalam fahaman ma'rifah yang lain, solat itu maksudnya bukan begini. Walaupun ini adalah satu bentuk, dia ada bentuk yang lain, tapi tetap kena ajar anak-anak dengan solat. Jangan subuh kesian budak tidur tak kejut. Kejut je. Apa? Kejut suruh solat. Lepas tu kau nak tidur, kau tidurlah. Lepas sudah solat, berhenti budak dia tak nak tidur pula tu. Okey, baik Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Sekarang kita dah nampak Kamu kenal al-haq, ta'rifu ahlah. A'rifil haq. Kamu kenal al-haq ni. Dekat ayat kat dalam diri kamu. Itu saja ke? Apa ayat-ayat yang ada dalam diri kita? Betul tak ayat dalam diri kita ada ayat? Ada asma Allah. Kita melihat kita punya ke atau bukan? Bukan. Siapa punya penglihatan? Allah. Mendengar? Allah. Bergerak? Allah. Diam? Allah. Betul tak? Semuanya Allah. Jadi dalam diri kita betul-betul ada perangai Rabb atau tidak? Perangai Tuhan tu ada dalam diri kita. Asma ni perangai. Kita maknakan senang ni. Perangai. Rahman perangai, Rahim perangai, Kudus perangai. Ini semua perangai-perangai. Ada tak dalam diri kita? Ada. Bagaimana, apa nas dia? Fitratullahi allati fataran nasa alaiha. Kita tak nak bahas lagi. Fitrah Allah yang Allah telah titipkan di dalam diri kita. Sibghatullah. Acuan Allah yang Allah telah acukan di dalam diri kita. Banyak kan? Wala takunu kalladzina orang yang telah melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Kamu lupa Allah, kamu lupa diri kamu. Kita dah sebut ayat ni, surah Al-Hasyr ayat 19. Sebut bahawa orang yang lupa Allah adalah lupa diri. Maknanya kalau kamu ingat diri, kamu ingat Allah. Kerana Allah berada di dalam diri. Bukan Allah zat. Sebut lagi, kena sebut juga walaupun antum dah tahu. Allah tu adalah dia adalah nama yang terbesar, iaitu Al-Asmaul Husna. Okey, jadi kita dah nampak lah. Kamu kenal Al-Haq ini, kamu tahulah. Artinya kamu dah nampak ayat, dah rasa ayat, dah faham ayat, dah boleh bersatu dengan ayat ini,
Maka kalau imam zuhur, dia connection lah. Ya. Dia connected lah benda tu lah. Connect tak, bang? Dia mesti bersatu punya. Betul tak? Mesti bersatu. Dia macam jatuh cinta. Betul, bang? Dia ada satu getaran, bang. Syok ni dia kan ada getaran. Aisyah tak pernah rasa? Anak rasa sekali. Kalau boleh nak banyak kali juga. Tapi dapat sekali je. Belum lagi dah, bang. Tapi dia punya perasaan kan lain kan? Dia macam ada satu current. Betul tak? Dia hantar satu frekuensi. Dia bersatu, bang. Kita kalau duduk dengan orang, kalau kita tak selesa, ada tak? Ada satu aura yang tak selesa. Memang? Tapi bila kita aura kita betul, orang ni sama, dia macam boleh dekat. Ngam. Betul juga dengan ayat. Kalau ayat ini kita faham, kita jelas, nampak, kita akan nampak ayat ini juga berada pada seseorang. Akan ada pada seseorang. Jadi imam ni kalau kita nak kenal, malah kita mengenal diri kita sendiri. Jelas tak? Jelas tak? Okey, kalau kita dah faham kat situ, kita ulang balik. Allah kata kamu kena zikir, bang Uzkurullah zikran katsira. Ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nyatakan Allah, zahirkan Allah, rasakan kezuhuran Allah di dalam diri kamu dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan tasbihilah dia pagi dan petang. Apa makna tasbih? Bebas. Tidak berpaut di atas, tidak berpijak di bawah. Itu tasbih. Maksudnya apa? Bebaskan dirimu. Biarkan dia. Waf'al bi ma anta ahluh. Jadikan aku jenteramu ya Rab. Kau lakukanlah pada tubuh kau. Kalau tubuh aku boleh jadi pandanganmu, gunakanlah. Kan? Penglihatanmu, gunakanlah. Okey. Kita dah faham Zikir, tasbih. Lalu Allah kata, huwallazi yusalli alaikum. Dialah yang bersalawat kepada kamu. Dengan zikir, dengan tasbih, dengan zikir tadi boleh melihat mencapai maqam yakin. Kemudian kita bertasbih, membebaskan diri. Lalu Allah kata, dialah yang yusalli alaikum. Allah lah yang bersalawat ke atas kamu, wa malaikatahu. Dan juga para malaikat bersalawat kepada kamu. Okey. Untuk apa Allah bersalawat? Dengan zikir dan tasbih, membina salawat. Membina perhubungan, bang. Menjalinkan perhubungan dengan salawat dan dengan zikir dan juga tasbih. Membina perhubungan. Kita nak bina hubungan dengan orang macam mana? Buat hantaran tak? Kau nak kahwin kan nak buat hantaran. Berapa dulu? Mas kahwin RM22, setengah hutang, RM20 sebuah hutang juga. Maksudnya, kita membina perhubungan itu dengan salawat, dengan zikir, dengan tasbih, dengan sentiasa zikir. Arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan aku, nampakkan aku, lihatkan aku. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Bercakap dengan diri sendiri. Sebab keunikan, keaslian yang ada pada kaum itu dah ada dah. Cuma kita perlu zuhurkan saja. Itu namanya zikir. Lalu Allah kata, dialah berselawat pada kamu. Muncul selawat. Okey, selawat ni apa? Allah dia berselawat ke? Allah bukan zat. Maka menyatulah hubungan itu. Terhubunglah ikatan itu. Dengan selawat itu Allah kata apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Barulah kamu boleh keluar daripada zulumat kepada nur. Atau bermaknanya dengan selawat itulah kamu dapat keluar daripada zulumat kepada nur. Kalau tak ada selawat, kalau Allah tidak berselawat, dalam nas lain Muhammad tidak berselawat, maka tidak akan keluar daripada zulumat kepada nur. Jelaslah kekallah kita berada di dalam zulumat. Meskipun kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita ziarah, kita buat baik macam mana pun, kita kekal berada dalam zulumat. Apa makna zulumat? Kita kekal buta dan pekak. Okey, kalau kita buta pekak di sini, dalam kubur agak-agak kita buta pekak. Sama tak? Di akhirat buta pekak agak. Takkan nampak apa saja tentang Rabb itu. Muhammad berada jauh dengan kita. Kerana kita tidak mencari Muhammad. Okey, benda ni anda dah bahas okey. Okey, kita ambil masa sikit Kita balik kepada sabarin syakur. Jadi macam mana nak dapat salawat Allah tadi? Zikir dan tasbih. Apa makna zikir?
Zahirkan. Ingatlah mana yang lain. Zahirkan, nyatakan, zuhurkan Rabb. Dengan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kita ikut Nabi Allah Ibrahim. Arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, tunjukkan aku, nampakkan aku. Malakutus samawati wal ard. Itulah zikrullah. Teruskan zikrullah. Maka kita akan mendapat salawat. Okey. Sekarang kita nak kukuhkan. Apa kaitan dengan sabar? Apa kaitan sabar dalam zikrullah, dalam tasbih? Kenapa Allah sebut dalam nas ini, orang sabar ini perlu untuk menunjukkan kepada zikrullah. Okey. Untuk mendapat salawat Allah, betul? Untuk mendapat salawat Allah perlu mencapai maqam sabar. Betul tak? Mesti kena capai maqam sabar dulu baru Allah bersalawat dengan kita. Allah menyatu hubung dengan kita. Barulah kita keluar daripada zulumat kepada nur. Keluar daripada zulumat kepada nur, langsung ayat ini kita akan nampak. Ini mana sayang? Meja kecil dalam bilik. Okey, antum lihat di dalam surah Al-Baqarah. Okey. Kita nak perhalusi surah ni. Kita dah bahas dah. Kita nak perhalusi lagi bahawa orang sabar ini orang yang tak putus dengan zikir, tak putus dengan tasbih. Okey. Dalam surah Al-Baqarah 155 157. Ayat dia macam mana? Ana ambil point saja wala nabluwannakum pasti sungguh-sungguh aku akan membalak kamu. Bala-bala Allah kata ni Quran ni. Aku akan balak kamu bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Aku balak kamu dengan sesuatu daripada jenis lapar, tak ada duit, usaha tak jadi, nyawa kamu, wathamarat, apa tanam-tanaman kamu tak jadi. Allah kata aku bala kamu semua. Dalam nas lain, aku bala kamu dengan bisyarri wal khairi. Aku bala kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kebaikan juga bala, keburukan juga bala. Balak. Siapa yang tak nak balak? Siapa yang nak balak? Dia nak balak je. Tak nak Tapi kalau Quran kata aku balak kamu, kita nak nafi ke? Ni sekarang kita nak faham doa Kita nak faham balik doa ni apa. Nabi arini kaifa tuhil mauta tu dia kan macam doa. Betul? Sekarang ni Allah kata, nak capai maqam sabar, aku nak bala kamu dulu. Berkecuali tak? Wala nabluwannakum, semua aku bala. Okey, sekarang ana tak nak cerita bala-bala ni sangat pasal kita dah bahas ni. Kita nak cakap, ana nak bala. Balak ni kalau kita tak ada, kita masalah. Kasih sayang Tuhan terbit melalui bala. Jadi macam mana kita adapt dengan bala? Macam mana kita berhadapan dengan bala? Macam mana kita menerima bala itu? Itu yang buatkan kita nak faham atau tidak. Okey. Secara ringkas, Allah kata dalam nas Al-Quran, bala ni aku bagi untuk apa? Apa? Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu akan mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun. Sedang mereka tidak difitnah. Kan? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah fitnah dah orang sebelum ni. Bala bermakna fitnah. Bala itu fitnah. Apa makna fitnah? Bala bukan ujian Jangan ingat, saya ni dibala. Bala ni kan sebuah ujian. Jangan terjemahkan bala dengan ujian. Ujian tu lain. Anda kata gini dalam Quran, dalam bahasa Arab, ujian itu makna gini ikhtibar. Ikhtibar ni ujian. Kalau ujian, contoh satu perkara yang kita tak tahu keadaan dia lagi. Lalu kita uji dia. Macam contoh orang ni positif ke negatif? COVID. Lalu kita ada test kit. Betul? Kita uji dia sama ada positif atau negatif. Itu namakan ujian. Itu test. Kereta, satu buah kereta kita baru, kita test drive. Itu namakan ikhtibar. Bala tak memikul makna ini. Sebab tu kita tak boleh kata di ujian. Bala ni,
Contoh ayat An-Nas yang ana bacakan tadi dalam surah Al-Ankabut 2 hingga 3. Allah kata, orang ini dia mengaku dia beriman. Kita ni beriman, dia dah mengaku dulu. Okey, macam tadi orang ni belum tentu negatif atau positif, kita tak tahu. Betul? Orang kereta ni belum tentu baik ke tidak. Dia tak ada mengakui yang dia bagus. Cuma kita nak test drive saja. Tapi kalau balak, dia dah mengaku dia beriman. Oh, saya kan mazhab Ahlul Bait. Saya ziarah tiap-tiap tahun. Tuhan panggil saya pergi haji. Contoh. Kan? Saya infak banyak. Mengaku beriman. Maksudnya dia yakin dia penuh iman. Bukan dengan lafaz Allah fitnah dia. Wala ya'lamannallahu fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu, maka Allah tahu siapa yang sadiq, siapa yang benar dalam keimanan dia. Wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa yang dusta dalam keimanan dia. Faham tak? Itu bukan bala. Kita mengaku kita beriman. Kan? Sekarang Allah nak cakap, Allah nak zahirkan keimanan kamu real atau tidak. Bukan macam test tadi, ujian tadi. Nak test benda ni baik ke tidak. Sekarang ni kita dah mengaku ni, semua kita yang beriman, semua kena bala. Dia tak duduk dalam keadaan selesa. Zon selesa, tak ada. Dia sentiasa dibala. Okey, tujuan bala untuk apa bang? Dan Quran kata, aku bala kamu fitnatan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Aku bala kamu dengan baik, aku bala kamu dengan buruk sebagai sebuah fitnah. Apa makna fitnah? Kan, fitnah bermakna apa? Mengikis kekotoran. Contoh dalam bahasa Arab, anak kata gini, fatantu, aku telah menfitnah az-zahaba, emas itu. Kalau kita korek tanah, jumpa emas lah. Tapi bukan pure emas lagi. Kena masak dia. Rebus dia, betul lah? Kenakan dengan api, bakar dia sampai dia keluarlah emas tu. Maka keluarlah pure dia. The purity. Betul tak? The purity emas tu dia baru keluar. Sekarang ni Allah bala kita untuk fitnah kita. Maksudnya apa? Untuk lunturkan kekaratan yang ada. Untuk keluarkan the purity manusia. Apa pure kita? Allah nak tekan kita ni, tekan untuk keluarkan yang originality manusia. Keunikan manusia Allah nak keluarkan. Jadi bala ni baik atau tidak? Baik. Orang tadi dia kata, aku beriman. Sekarang aku nak keluarkan the pure kau ni. Rupanya kau bertipu je. Kau cakap ni kau beriman. Tapi dia tetap Islam. Cuma tak original keimanan kau. Itu namakan bala. Al-Quran sebut dia sebagai bala. Okey. Allah kata gini Okey, kita tahu Ana tak nak dalam pasal benda ni, kita dah bahas sebelum ni. Supaya antum faham saja. Jadi balak ni bagus tak? Balak ni bagus untuk mengeluarkan the purity manusia, keistimewaan, keunikan, kehebatan manusia Allah nak keluarkan. Jadi Allah kata, wa nabluwannakum bisyarri, dah Allah sebut, wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang yang sabar. Okey, mana purity dia? Mana dia punya purenya? Apa nama? Keistimewaan, keunikan yang keluar daripada balak ni tadi. Apa dia? Sabar ni lah. Betul tak? Jadi, kesabaran adalah kesan daripada bala. Okey, sekarang kita nak faham sabar ni. Sabar ni bukannya mengurut dada bang. Dia sekolah tak mau berbayar bang, anak tak mau berbayar. Mengurut dada tak selesai. Mana selesai? Allah. Anak nak sekolah, sabar. Bukan itu. Sabar ni kita nak macam mana Al-Quran mendefinisikan sabar. Dan kita, manusia, kita insan yang cuba mengikut bahasa Al-Quran. Terkeluarnya kualiti manusia. Kualiti manusia, sabar dan syakur kaum yang dapat melihat ni, dengan balak. Kamu nak lihat imam, kamu kena balak dulu. Bahasa senang. Kamu nak kenal imam, mak? Aku balak kamu. Supaya aku nak keluarkan, bukannya nak nyusahkan kamu, tidak.
As-sabirin, aku nak keluarkan as-sabir. As-sabirin ini adalah menzahirkan sabru, kesabaran bang Bukan al-asmaul husna. Yang terakhir nama Rabb itu siapa bang? Nama Allah asmaul husna yang terakhir apa? Sabur. Sabur. Apa makna sabur? Sabar. Jadi orang yang sabirin dia menyatakan Allah adalah manusia yang menzahirkan Allah. Okey. Kalau Allah sabar, Allah mengurut dada ke bang? Tengok umat, tengok kaum, tengok hamba ni. Sabar je aku. Tak ada. Sabar maknanya bang, kalau kita faham kan, okey, kita tengok dalam Asmaul Husna ada mukmin bang. Ada mukmin Al-Mu'minul Muhaimin. Mukmin kan asma Allah kan? Jadi Tuhan tu mukmin, orang yang beriman. Taklah kan? Jadi asma Allah dia antaranya mukmin. Kenyataan mukmin kat mana? Dekat kita lah, mukmin tu kita lah. Jadi yang kita ni disebutkan sebagai mukmin. Kita sebenarnya bukan mukmin, kita kenyataan bagi mukminnya Allah. Jadi sabarnya adalah kesabaran adalah kenyataan bagi kesabarannya Allah. Jadi Allah kalau kita dengan anak kita sabar, dia buat salah macam mana pun kita tetap bersabar. Maknanya apa sabar? Kita tetap bertahan dan mengharapkan kebaikan pada anak. Betul tak? Itu sabar. Bukan anak buat salah berbum. Anak buat salah berbum. Macam bola kan? Tetap bertahan. Allah ni, Muhammad ni, dia kekal, kau buat salah dengan dia, tak on the spot dia bagi. Itu sabar. Sabar tidak ada had, tidak ada batas. Kau jangan sampai aku hilang sabar, tak ada. Sabar ni dia bergerak. Dia tetap mengharapkan kebaikan. Okey, itu step pertama sabar. Tapi kita nak lihat sabar dalam bahasa Al-Quran. Orang sabar ni kata apa? Wabashshirus sabirin. Maka terbitlah orang sabar. Oh, hebat namanya balak ni. Alladzina idza asabathum musibah. Orang sabar ini apabila dia ditimpakan dengan musibah. Musibah ni bukan kecelakaan bahasa Melayu dia cakap musibah tu celaka. Kecelakaan musibah. Musibah maknanya ketimpaan. Orang yang ditimpakan dengan satu balak. Anak dia ke apa ke, Allah bagi balak. Qalu. Orang Allah sifatkan, Allah ceritakan bagaimana sabar ini. Orang sabar ni adalah qalu. Apa dia cakap? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah definisi sabar. Bukannya orang dah mati inna lillah. Si fulan mati inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Waktu dah mati sabar. Tak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan lafaz bahasa. Sebab dia sebut qalu. Mereka kata dalam bahasa tekstual makna katalah. Mana qalu apa makna dia? Qalu. Wujud realiti zahirnya mencerminkan, menceritakan inna lillah. Dalam bahasa yang boleh diterjemahkan dalam karakter, dalam diri wujud dia, seperti seakan mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kepada dialah kami kembali. Okey. Kita kembali kembali kepada Allah Kembali kepada Allah macam mana? Mati. Allah mak bala abilah, ya Allah ambillah nyawa aku ya Allah. Inna ilaihi raji'un. Aku nak balik kepada engkau ya Allah. Maksudnya mati. Tak, itu dah putus asa. Raji'un nak balik kepada siapa? Nak balik kepada Allah. Allah dekat mana? Dalam diri. Balik kepada fitrah. Maknanya orang yang ini, dia sentiasa cek balik fitrah dia. Merujuk balik, marja' dia adalah diri dia sendiri. Fitrah yang ada dalam diri dia. Dan dia kata inna lillah. Inna lillah. Lillah ni apa? Lam ni bukannya aku milik Allah. Lil ikhtisas. Mutlak. Wujudku adalah jelmaan bagi Allah. Aku reda, aku terima untuk menzahirkan Allah. Jadi bila semakin banyak balak, makin banyaklah keunikan, keaslian manusia keluar. Sifat Allah makin terbit. Semakin kita tinggi sabar, semakin terbitlah sifat Allah itu terbit. Muhammad itu terbit dengan balak. Semakin banyak balak, semakin bijaksana tak kita? Bijak apa? Kita banyak masalah,
Banyak masalah, berfikir tak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah apa? Apa? Berharap lah. Betul lah? Berharap. Ending ni kan dekat Tuhan. Ya Allah. Nanti dia bagi kita ilham. Ilham tu datang daripada kita sendiri. Macam nak menyelesaikan masalah. Betul tak? Jadi bila kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanyalah lafaz dia. Lafaz bukan. Bukannya sesungguhnya kami ini daripada Allah. Mana ada dia kata inna minallah. Sesungguhnya kami ini daripada Allah. Tak ada. Inna lillah. Wujudku, adanya aku ini adalah khusus, mutlak Allah. Dan aku hanya kepadanya. Ilah ini menunjukkan kepada ibtidak, permulaan. Tempat aku tuju untuk aku bergerak semula. Maksudnya aku balik pada Allah, lihat, cek pada kualiti diriku dan untuk aku zahirkan semula. Maksudnya balak ini untuk menzahirkan sifat-sifat Allah. Semakin bijak, semakin kuat. Orang ada balak, makin tinggi, makin kuat, makin hebat. Jangan ikut umur. Saya dah umur 40, saya punya. Ada orang umur 40, perangai macam umur 15 tahun. Betul tak? Konon-konon banyak sangat pengalaman. Ada budak umur 20 tahun, 25 tahun, pengalamannya banyak. Kerana dia dibala dengan berbagai bala kan. Dia menempuh dengan berbagai benda yang dia tempuh. Jadi orang ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah definisi sabar. Jadi orang yang sabar maknanya adalah orang yang menzahirkan Allah. Betul tak? Bukan arjal ayah. Ayat yang paling pengharapan yang tertinggi. Okey, antum selalu dengar tak orang kata innallaha ma'a as-sabirin. Betul? Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang sabar. Okey, macam mana? Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Habis dengan orang yang tak sabar, Allah tak bersama. Macam mana cakap? Jadi Allah bersama orang sabar. Jadi kita jangan bersama, jangan jadi sabar. Nanti Allah tak bersama kita boleh buat dosa. Sebab satu dia mendefinisikan Allah itu sebagai satu zat. Okey, sekarang kita nak faham ni. Innallaha ma'as sabirin. Bang, Allah ini bersama dengan orang sabar. Okey, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni nak menunjukkan kepada la ilaha illallah. Tiada aku melainkan Allah saja. Sebab tu orang yang balak ni satu benda yang indah. Kalau kita nak jadi diri kita baca doa kumil tak? Waf'al bima anta halu. Ending kita, ilaika ya rabbi nasabtu wajhi wa ilaika ya rabbi madattu yadi. Bang cakap je. Tapi waf'al bima anta halu. Nak ending ni. Kau lakukanlah terhadap pada diriku ikut selayakmu ya Allah. Artinya kita merelakan diri kita untuk menjadi jentera dia. Nak menzahirkan dia. Jadi inilah sabar. Sabar ni maknanya orang yang mengatakan la ilaha illallah ya. Semakin la ilaha illallah, maka selesailah masalah dia. Betul kan? Okey. Lalu kita mungkin mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Macam mana Allah bersama orang sabar? Pertama, kalau kita faham Allah itu adalah zat, maksudnya seakan zat itu bersama dengan orang sabar saja. Tapi kita tahu kan, Allah itu bukan zat Tuhan. Jadi Allah bersama orang sabar maknanya macam mana? Okey, antum lihat nas Lihat kita lihat nas. Macam mana makna ma'a? Innallaha ma'a. Akan antum lihat innallaha ma'a, bersama as-sabirin. Ini banyak orang kalau kena macam baik sangat. Tak apa Ustaz, innallaha ma'as sabirin. Allah kan bersama orang sabar Ustaz. Saya sabar. Ana tanya balik, abi kalau antum tak sabar, Allah tak bersama dengan antum ke? Tam hawau. Nyawa Melaka punya geram tu. Sebab banyak manusia bercakap macam dia pandai sangat. Tapi dia pun tak faham. Okey. Bang, tam hawau dia orang Melaka. Okey. Macam mana kebersamaan ni bang? Kita tengok kebersamaan ni, dia sama seperti kebersamaan yang kita nak faham ke senang. Di dalam surah Al-Fathu ayat 29. Okey, antum lihat nas cantik tau. Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasul. Allah kata, Muhammad ni Rasul. Tak ada Nabi bang yang tak ada satu manusia yang Allah tak hormat. Yang Al-Quran tak hormat, mereka Muhammad. Bila panggil Muhammad, panggil nama. Tapi Muhammadun Rasulullah. Dia panggil. Muhammad tu Rasul. Bila Rasul kita balik-balik,
Dia memiliki kualiti yang sangat luar biasa bang. Kualiti Muhammad ni luar biasa. Allah sambung. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad. Kalau ayat ni turun pada zaman itu, sahabatlah. Betul tak? Tapi sekarang ayat ni dia masih relevan tak? Relevan. Jadi yang bersama Muhammad macam mana? Kita atau bukan? Jadi dengan tubuh atau bukan? Bukan dengan tubuh kan? Jadi bersama dengan Muhammad macam mana? Ni kita nak tengok macam mana erti Muhammad, erti ma'a bersama ni. Allah kata Muhammad Rasulullah dan orang yang bersama Muhammad. Asyidda'u 'alal kufar. Dia sangat tegas, keras terhadap kekufuran. Kufar ni bukan orang kafir bang, bukan orang kafir. Ni kita nak maknakan ni, kufar ni dia makna apa? Dia keras terhadap kekufuran. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Ni orang yang bersama Muhammad ni. Kita nak faham makna bersama ni. Allah terjemahkan. Al-Quran ni mudah. Dia berada di dalam teks yang sama. Cuma kita perlu perhatikan dengan sebaik-baiknya. Okey, Allah kata macam mana? Orang yang beriman yang bersama Muhammad ni. Tarahum ruk'an sujjadan. Kamu, sekarang ni Allah kata, engkau Muhammad, engkau sendiri, melihat mereka. Mereka siapa? Mereka yang bersama engkau tadi. Okey, kalau zaman kau, sahabat engkau lah. Kalau bukan zaman kau, engkau masih boleh melihat dia secara berdepan. Ruk'an sujjadan. Dia rukuk, dia sujud. Secara fizikal lah. Apa? Takkan secara fizikal lah. Asyik kau lihat mereka Muhammad sujud je. Rukuk je. Bila nak berhenti makan? Bila nak berhenti rehat? Haidar? Bila nak berhenti sorok? Nak kena berhenti juga. Take five. Takkanlah rukuk sujud straight bang. Tak. Kita dah bahas rukuk sujud tu apa? Kita dah bahas musnahkan diri. Hilang keegoan. Hilang adanya aku. Rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ini yabtaghuna fadlan minallah. Rukuk dan sujud ini adalah ibtigha, pengharapannya dia mengharapkan redha Allah. Keredaan itu yang diharapkan. Maknanya rukuk dan sujud ini adalah wasilah dia. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau kita faham makna wasilah sebenarnya, Muhammad bihormati Muhammad itu wasilah zahir. Wasilah yang sebenar-benarnya, wasilah itu tawassul, bukannya tawassut. Tawassut bermakna perantara. Wasitah itu perantara. Wasilah ini satu maqam. Apa dia kata sini? Dengan rukuk dan sujud itu, mereka dengan berbekalkan benda inilah ibtigha dia. Inilah wasilah dia untuk mengharapkan redha. Ini dia ada cara nak dapatkan redha, nak dapatkan kasih sayang Muhammad dengan rukuk dan sujud. Hancurkan diri, maka redha Muhammad itu dapat. Redha Allah itu kamu dapat. Ini dah wasilah dia. Okey. Simahum, air wajah mereka, kamu nampak mereka fi wujuhihim, pada wajah mereka. Bukan wajah ni. Kan? Bukan wajah ni. Kalau wajah ni ya, wajah ni bukan. Wajah ni ya. Fi wujuhim, pada wajah. Pada wajah maknanya apa, Hidir? Wajah maknanya expression dia, zahir dia, wujud dia, adanya dia. Min atharis sujud, dari kesan sujud tadi. Apa? Kesan sujud dia tadi. Kesan sujud dia apa tadi? Ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah. Dia sentiasa hilang aku, kamu akan nampak dia. Dia memang tidak ada aku melainkan Allah saja. Ini Muhammad, orang yang bersama Muhammad ni. Tadi Allah kata apa? Engkau melihat mereka Muhammad. Kau akan lihat mereka ini adalah manusia yang sentiasa hilang keakuan, hilang adanya aku, hanya menzahirkan Allah saja, hanya menzahirkan engkau saja Muhammad. Zalika mathaluhum fit Taurat. Mereka ini nampak klon mereka, penceritaan mereka ada dalam Taurat. Wa fil Injil wa mathaluhum fil Injil, dalam Injil pun dah ada dah sifat-sifat mereka. Jadi orang yang bersama Muhammad ni, sebelum zuhur Muhammad pun mereka dah ada, betul tak bang? Sebab dah ada dalam Taurat, dah ada dalam Injil. Jadi Muhammad tubuh je, tak lah.
Muhammad yang menzahirkan hakikat nur Muhammadiyah itu. Ini poin dia. Kazar'in. Okey, Allah kata. Kazar'in. Macam tanaman. Zara' ini tanaman, bukan tumbuhan, tanaman. Akhraja syat'ah, yang mengeluarkan tunas. Tanam pisang, keluar tunas. Ini Muhammad, ini orang yang bersama dengan Muhammad. Sama tak bang? Tanam pisang, keluar tunas, sama tak pokok pisang enggak? Sama juga. Fa'adzarahu, lalu kuat, tunasnya semakin kuat. Fastaghlaza, makin dia kasar, keras, kukuh. Dia boleh berdiri sendiri, dia tak perlukan kepala dia lagi. Dia boleh berdiri sendiri. Kita boleh alihkan tunas itu. Ini orang bersama Muhammad Fastawa ala suqih. Ini kita dah alihkan pisang tu tadi. Fastawa ala suqih, maka tegaklah dia di atas akar dia sendiri. Keluarkan pisang tu, tanam kat sebelah dia. Ni poin apa? Yu'jibuz zurra', mentakjubkan, menghairankan orang yang menanam. Maknanya Muhammad tadi yang menanam manusia ini, yang membentuk manusia ini, Muhammad pun takjub. Orang yang bersama Muhammad, Muhammad pun takjub. Okey. Ni kita tengok poin Ni poin ni indah ni. Sebab tu anak kata tadi, kufar di situ bukan orang kafir. Dia sebut apa tadi? Orang yang bersama Muhammad asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang kafir. Kita kata kufar ni orang kafir. Orang kafir bang, orang kafir. Keras terhadap orang kafir. Lawan orang kafir. Ni yang timbul Wahabi. China dia kata kafir, India dia kata kafir. Orang kafir, kita kata perang orang kafir. Muhammad, orang yang bersama Muhammad bukan begitu. Kufar bukan orang kafir yang kita faham makna ni. Yu'jibuz zurra'. Ending dia Allah cerita. Yu'jibuz zurra'. Menghairankan. Mengkagumkan, bukan hairankan. Mengkagumkan yang menanam. Menanam tumbuhan. Bukan tumbuhan. Tanam tanaman. Pokok pisang, pokok itu dia yang nanam. Lalu tumbuh. Dia pun hairan. Kagum. Sama. Ini Muhammad. Ini orang bersama Muhammad. Sama macam Muhammad. Awaluna Muhammad, wa awsatuna Muhammad, wa akhirana Muhammad. Awal kami Muhammad, tengah kami Muhammad, akhir kami Muhammad, wa kulluna Muhammad. Yang kamu nampak lihat Muhammad saja. Hairan Muhammad, hairan. Muhammad takjub bang. Bukan hairan apa? Kagum. Liyaghidha bihimul kuffar. Ni. Tapi yaghiz al-kuffar. Nampak? Allah ulang perkataan kufar balik yang kat atas. Ghaiz apa? Ghaiz ni menjengkelkan, annoying. Annoying. Apa annoying? Jengkel kan? Menyampah. Menyampahlah si kufar itu. Okay, kufar maknanya apa? Orang kafir. Orang kafir bukannya orang yang macam Muhammad, bukannya begini. Bukan nak cerita orang kafir. Orang kafir ni dia ada definisi lain. Okey. Kafir ni, kufar ni, sekarang Allah lawankan dengan zurra'. Zurra' ini yu'jib. Dia kagum. Kufar yaghiz. Jadi ini lawan dia. Zurra' lawannya kufar. Okey bang Kufar ni maknanya apa? Petani. Okey, kufar ni antum lihat dalam Nas Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Ayat 20 tak salah. Allah kata gini tengok kamathali ghaithin, macam hujan. A'jabal kuffar. Hujan itu mentakjubkan, mengkagumkan kufar. Nabatahu, tumbuhan dia. Orang kufar nampak hujan lebat, tumbuhan kan naik. Kufar ini dia takjub. Takjub apa tadi? Kagum. Jadi kufar ini maknanya apa? Orang yang menanam sesuatu yang tidak mendatangkan hasil. Tanam pokok bunga. Dia pergi kufar lah. Sebab dalam Quran pakai nabat. Kufar ni dia pakai nabat. Nabat ni rumput boleh,
Yang tak datang hasil. Kalau zurra, dia pakai apa tadi? Kazara'in, zara'. Zara' ini tumbuh-tumbuhan yang berhasil. Kufar, maknanya kufar ni kan penanam. Yang menanam, yang menimbus. Itu kufar. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, orang yang menimbus, yang menutup kalbunya. Orang kafir, orang kufar, yaghis, annoy, tak suka. Tak suka wujud orang yang macam ni. Kena standby lah. Orang kufar ni Muslim. Orang yang beriman. Tapi dia tak suka timbulnya orang yang hebat-hebat begini. Jadi orang yang bersama Muhammad siapa? Dia kata, ma'a Muhammad ni, asyidda'u 'alal kufar. Dia keras terhadap kekufuran. Artinya dia tidak melakukan, dia tidak menghasilkan perkara yang tidak baik. Dia adalah orang insan yang menzahirkan Muhammad. Kita balik-balik, innallaha ma'as sabirin, maknanya sebenarnya orang bersama dengan orang sabar, bukannya bersama begini. Ma'a bermaksud orang yang jelmaan bagi Allah. Jadi as-sabirin yang kita bahaskan tadi, as-sabar ni, yang terbit daripada bala, adalah orang yang menzahirkan Allah. Gabungkan dengan ayat ni, menzahirkan Muhammad. Yu'jibuz zurra. Muhammad pun kagum, berbangga dengan wujudnya insan seperti Muhammad. Sebab dia tunas. Tapi orang kufar, Ustaz, kan dah berlaku. Dia ada sekolah pondok. Si B, kiai pun ada sekolah pondok. Si kiai ni busuk hati dengan kiai sana. Betul tak? Sebab apa? Murid dia lebih ramai. Murid dia lebih hebat. Lebih menjadi, lebih apa. Tapi dia tak jadi. Kenapa? Satu orang ayatullah, orang tak payah khumus kat dia. Kan? Dia keluar daripada menceritakan buruk tentang mazhab Ahlul-Bait. Kan wujud. Sebab apa? Dia seorang marja'. Kan? Tapi duduk isap rokok. Kamu marja'. Jadi orang nak bayar khumus apa dengan kamu? Kalau kamu ustaz kampung, tak apalah. Ustaz kampung isap apa bang? Rokok daun. Tak apa, kiai-kiai. Tapi kalau kamu marja', takkan nak dia macam itu. Busuk dia. Ini kufar. Ustaz buat kuliah begini. Memperkecilkan ustaz ni supaya dia naik. Betul ustaz ni buat apa belajar dengan dia? Dia hukum pun tak nak pergi. Iran tak nak pergi. Anak sama mati pun tak nak pergi. Tak nak pergi lah. Buat apa? Imam hari-hari nak jumpa. Betul? Tak payah pergi. Dia tak ada nilai. Kan? Biar nak jumpa Rasulullah. Jadi nampak tak? Kufar. Jadi kufar ni, dia kan menanam orang. Dia kufar lah. Tapi orang yang ditanam tak jadi apa pun. Balik cerita syariat je. Bila masuk puasa, ustaz hukum ni apa? Tahun depan ustaz hukum ni apa? Ustaz hukum ni apa? Sama je. Jadi ya, aku kufar tu. Tapi kalau zurra', andai katalah, ana pun hairan macam mana boleh wujud orang yang macam gini. Dengan pembelajaran sesuatu pelajar. Bukan ana lah. Katalah satu ustaz yang hebat, dia dapat mendidik seorang anak murid, jadi sangat hebat. Itulah dia kata, itu dia kata zurra'. Berbanding dengan kufar. Jelas? Jadi Muhammad ini adalah ma'as sabirin, adalah orang sabar, adalah orang yang terbit daripada apa? Terbit daripada orang yang menzahirkan Muhammad. Sampai sini jelas tak? Jelas Okey, sama ni ada soalan? Panjang sangatlah. Kesian dengan antum. Tengok Anis pun dah macam malas nak dengar je, macam menyampah bila ustaz nak berhenti ni. Bila ustaz nak berhenti ni. Dah penat dah ustaz, berhenti dah. Jadi dalam maknanya gini lah, kita dapat satu conclusion lah dalam pertemuan ini. Kita sebenarnya mana anda sebut tadi mukadimah, kita belajar bukan untuk mengata sesiapa. Walaupun dalam kata-kata Ana ada contoh-contoh, Ana tidak kata siapa. Ana nak bagi antum faham je, dekat-dekat. Sebab Ana akan bercakap benda yang berlaku dalam diri Ana saja. Ana tak tahu nak contoh benda yang bukan berlaku dalam diri Ana, di luar diri Ana. Jadi kalau Ana cakap tu benda yang berlaku dalam diri Ana saja. Jadi pengalaman tu di keliling situ sajalah. Tapi bukannya untuk mengata sesiapa, tapi untuk muhasabah diri
Dan kalau benda tu baik, antum ambil dah sebagai satu contoh, sebagai satu iktibar sahaja. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini adalah untuk mengenal Muhammad, menzahirkan Muhammad. Kalau antum capai dahulu, maka ingatlah kawan-kawan yang lain. Kerana ingatan itu juga adalah ingatannya Muhammad. Maka tugasan Al-Quran ajak kita, hanya dalam surah ini, nak ajak kita, kalau kamu nak keluar daripada zulumat kepada nur, kamu tidak ada kaedah lain, kamu tidak ada proses lain, melainkan proses itu adalah sabar. Kamu mesti jadi orang yang sabar. Siapa orang sabar? Orang yang mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kami ini mutlak Allah punya. Kami mutlak tempat terbitnya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami sentiasa merujuk kepada Allah yang berada bersama dengan kami. Jadi sabar itu muncul. Bukan hanya sabar, segala sifat itu akan muncul. Kalau kita balik-balik dekat dalam ayat jadi yang surah Al-Baqarah 155-157, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata qalu. Dalam nas lain Allah kata waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang paling terbaik qaul dia? Qalu dia siapa yang terbaik? Adalah orang yang da'a ila Allah. Orang yang doa kepada Allah. Itu juga doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah doa. Doa maknanya apa? Doa adalah menzahirkan, memanggil yang dipanggil untuk dipandang. Kita ini dipandang kalau diri kita adanya Muhammad. Itu saja. Ini saja yang kita nak. Hari ini kita berhimpun, yang kita nak itu. Bukannya nak nuding sana bagus, sini tak bagus, kita bagus. Tak. Kita semua tak bagus. Yang bagus, hari yang antum nampak, kalau indah saja, antum tersenyum, antum terketawa, antum tersentuh, antum terdekat dengan Muhammad, antum mengalirkan air mata, itu pastinya Muhammad. Muhammad yang mengetuk diri kita. Bukan Ana, bukan Khairin, bukan sesiapa. Jadi Al-Quran, dia sedang mendidik kita dan kita terus berpegang kepada nas-nas ini untuk mendidik kita, diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Jadi kalau tak ada soalan, Ana tutuplah kuliah ini insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbahasan ini pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Selagi kita ada rasa mampu untuk kita sambung secara fizikal, Ana akan buat secara fizikal. Kalau tak ada jalan, kita buat secara Zoom lah. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Ana mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan dalam pembahasan ini. Kelemahan-kelemahan itu pasti datang daripada Khairin. Yang baik itu yang antum lihat pasti datang daripada Muhammad wa ali Muhammad. Okey, wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.